Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bersama Cikgu Atira lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 Intelek. Sebelum kita memulakan kelas, Cikgu akan beritahu terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat pertama, membulat sekurang-kurangnya 5 daripada 9 kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam teks gambus dan kompang. Keduanya, murid dapat membetulkan sekurang-kurangnya 5 daripada 9 kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam teks gambus dan kompang. Baiklah, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah gambus dan kompang. Apa itu gambus dan kompang? Jadi, jika murid ingin tahu dengan lebih lanjut apa itu gambus dan kompang, murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 9. Baiklah, kita baca bersama-sama. Hanif dan Nabila membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional iaitu gambus dan kompang. Ini merupakan contoh alat muzik tradisional gambus dan kompang. Alat muzik gambus dan kompang kebiasaannya digunakan untuk melakukan persembahan seperti ghazal. Baiklah, mari kita baca teks. Kemudian, cikgu ingin kamu semua bulatkan kesalahan yang kamu kenal pasti di dalam teks tersebut. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pir yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan ghazal, zapin, minang dan joget. Baiklah, bermula daripada perenggan ini, murid-murid perlu kenal pasti apakah kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan di dalam teks ini. Mari kita mulakan. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini populer dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Baiklah murid-murid, kamu perlu kenal pasti apakah kesalahan ejaan yang terdapat di dalam perenggan ini. Baiklah, kita pergi kepada kesalahan yang pertama. Cikgu ingin kamu bulatkan ya. Yang pertama ialah populer. Kedua, tergulung. Ketiga, kulit. Dan yang keempat, kambing. Keempat-empat perkataan ini dieja salah. Jadi, ini merupakan kesalahan ejaan. Kita beralih ke perenggan yang seterusnya. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Ukur lilit ini merupakan ukuran di sekitar kompang tersebut. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Titik kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Titik kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Baiklah murid-murid, dalam perenggan ini terdapat 4 kesalahan penggunaan tanda baca. Cikgu ingin kamu kenal pasti terlebih dahulu. Baiklah, mari kita bulatkan kesalahan tersebut satu persatu. Kesalahan yang pertama ialah 16 inci ukur lilit koma. Baiklah, murid bulatkan terlebih dahulu. Selepas ini kita akan betulkan kesalahan ini. Seterusnya, permukaan noktah kompang. Ketiga, sebelah tangan noktah kemudian. Dan yang keempat, lain tanda seru. Syabas murid-murid.
kita pergi ke perenggan yang seterusnya. Cara mengmalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Baiklah, cikgu ingin kamu kenal pasti apakah kesalahan yang terdapat di dalam perenggan ini. Perenggan ini mempunyai 4 kesalahan penggunaan imbuhan. Baiklah, mari kita kenal pasti satu persatu. Kesalahan imbuhan yang pertama ialah mengmalu. Kedua, mentepuk. Ketiga, menikut. Dan yang terakhir, menjaga. Baiklah, setelah kita kenal pasti kesalahan dengan membulatkan kesalahan tersebut, cikgu ingin murid-murid semua bersama-sama mengedit dan membetulkan kesalahan yang telah kita kenal pasti sebentar tadi. Cikgu ingin kamu tulis kesalahan yang kamu bulat di dalam buku nota bahasa Melayu. Kemudian kita akan betulkan kesalahan tersebut bersama-sama. Mari kita mulakan. Cikgu ingin kamu tuliskan tarikh dan hari pada hari ini di dalam buku nota bahasa Melayu kamu. Kemudian tuliskan tajuk kita pada hari ini. Tajuk noktah bertindih, gambus dan kompang. Baiklah, tuliskan arahan seperti slide cikgu yang berikut. Mengenal pasti dan mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Mari kita mulakan bersama-sama. Yang pertama, A. Kesalahan ejaan. Cikgu ingin kamu senaraikan 4 kesalahan ejaan yang kamu telah kenal pasti dalam perenggan yang pertama. Kemudian, lukiskan anak panah ini. Baiklah, mari kita betulkan satu persatu. Ejaan betul bagi populer ialah popular. Tergulung, ejaan betulnya ialah tergolong. Ejaan yang betul bagi kulit ialah kulit. Pastikan kamu menulis K menggunakan huruf besar kerana kulit berada di hadapan ayat. Dan yang terakhir ialah kambing. Ejaan betulnya ialah kambing. Tahniah murid-murid. Kemudian kita beralih pula kepada kesalahan yang seterusnya, iaitu kesalahan tanda baca. Cikgu izin kamu tuliskan keempat-empat kesalahan tanda baca yang telah kamu kenal pasti. Cikgu cadangkan kamu tulis 2 perkataan sebelum kesalahan dan 1 perkataan selepas kesalahan tersebut. Contohnya, seperti yang cikgu tunjukkan di atas. Supaya dapat memudahkan kamu mengenal pasti apakah kesalahan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Kemudian, jangan lupa untuk lukiskan anak panah. Mari kita lihat apakah kesalahan yang sebenarnya berlaku dalam perenggan kedua ini. Kita betulkan satu persatu. Pertama, ukur lilit, noktah, kompang. Pastikan K ditulis dengan menggunakan huruf besar kerana kompang berada di awal ayat. Kedua, permukaan, noktah, kompang. Pastikan kamu tulis noktah dan K ditulis menggunakan huruf besar. Ketiga, tangan, koma, kemudian baiklah, dan yang terakhir, yang lain, kita letakkan noktah sebagai tanda baca di penghujung ayat. Ini bukan merupakan ayat seruan.
Jadi murid-murid tidak perlu meletakkan tanda seru pada akhir ayat tersebut. Syabas murid-murid, kita pergi kepada kesalahan yang seterusnya, iaitu kesalahan imbuhan dalam perenggan ketiga. Cikgu ingin kamu senaraikan kesalahan yang terdapat dalam perenggan ini dan lukiskan anak panah. Baiklah, mari kita mulakan satu persatu. Mengmalu, kesalahan imbuhannya yang betul ialah memalu. Kesalahan mengtepuk, imbuhan yang betul yang perlu digunakan ialah menepuk. Ketiga, kesalahannya menikut. Imbuhan yang betul yang perlu digunakan ialah mengikut. Dan yang terakhir, kesalahan imbuhan menjaga. Jika kita lihat konteks ayat yang digunakan, imbuhan yang lebih sesuai untuk digunakan dalam ayat ini ialah dijaga. Tanya murid-murid, kamu telah melengkapkan aktiviti kita yang pertama. Baiklah, mari kita pergi ke latihan pengukuhan hari ini. Untuk latihan pengukuhan, cikgu ingin kamu buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 10. Mari kita baca arahannya. Kenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Kemudian, betulkan. Mari kita baca bersama-sama murid-murid. Tokoh Kraf Negara, adik guru Kraf Logam dan tokoh Kraf Negara. Nama Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob. Bidang seni kraf logam. Lantikan pertama adik guru tahun 2008. Tahun lantikan tokoh kraf negara tahun 2011. Baiklah, baca teks kemudian bulatkan kesalahan yang dikenal pasti. Mari kita baca teks ini terlebih dahulu. Latar belakang pelibatan. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja pertukangan bapanya, Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Mari kita kenal pasti apakah kesalahan ejaan yang terdapat dalam perenggan yang pertama. Mari kita bulatkan bersama-sama. Ya, yang pertama ialah pelibatan. Cikgu ingin kamu bulatkan dan kamu cari serta betulkan kesalahan ini sendiri. Kedua, tujuh. Ketiga, kecil. Keempat, hasil. Dan yang kelima, gigih. Baiklah, terdapat satu lagi kesalahan ejaan di dalam perenggan ini. Apa dia murid-murid? Ya, betul, kemahiran. Cikgu ingin kamu semua bulatkan kesalahan ini, kemudian kamu tuliskan ejaan yang betul di sebelahnya untuk memudahkan kamu menulis semula perenggan ini nanti. Kita beralih kepada perenggan yang kedua. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan, reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Karya yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak.
Mari kita lihat apakah kesalahan tanda baca yang terdapat di dalam perenggan ini. Apakah dia kesalahan yang pertama, murid-murid? Ya, betul. Allahyarham, yang perlu ditulis dengan huruf besar kerana perkataan ini berada di hadapan ayat. Jadi, cikgu ingin kamu lakukan sedikit nota dan betulkan kesalahan di atas perkataan ini untuk memudahkan kamu menulis semula ayat ini nanti. Kesalahan yang kedua ialah pelanggan, koma, reka corak. Ayat ini telah berada di hujung ayat. Jadi, kita gunakan noktah untuk memberhentikan ayat tersebut. Ketiga, pucuk rebung nokta. Ayat ini belum habis ataupun ayat ini belum lengkap. Jadi, kita perlu gunakan koma untuk melengkapkan ayat ini kerana masih terdapat elemen lain di sebelahnya. Jadi, murid-murid perlu letakkan koma. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Itu merupakan ayat yang betul. Kita beralih kepada kesalahan yang keempat. Ya, noktah karya. Selepas noktah, jika kita ingin memulakan ayat yang baru, kita perlu pastikan huruf pertama perlulah menggunakan huruf besar. Jadi, karya untuk huruf K-nya perlulah ditulis menggunakan huruf K besar. Dan yang terakhir ialah pihak. Ayat ini bukan merupakan ayat seruan. Jadi, kita perlu berhentikan ayat ini hanya menggunakan noktah. Tahniah murid-murid, kita pergi ke perenggan yang ketiga pula. Dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak. Beliau mahu kesenian ini terus menpelihara. Oleh itu, di terpanjang hayatnya, beliau bercita-cita mahu melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraf perak ini. Baiklah, dalam perenggan ini terdapat beberapa kesalahan penggunaan imbuhan. Cikgu ingin kamu kenal pasti dengan membulatkan kesalahan tersebut. Apakah kesalahan yang pertama, murid-murid? Ya, kesalahan imbuhan yang pertama ialah berusaha. Sepatutnya kita perlu gunakan imbuhan ber. Jadi, murid-murid boleh betulkan sendiri. Kesalahan yang kedua ialah menpelihara. Apakah imbuhan yang sepatutnya kita gunakan, murid-murid? Ya, kita hanya perlu menggunakan imbuhan me untuk perkataan ini. Yang ketiga, terpanjang. Apakah imbuhan yang betul, murid-murid? Ya, betul, sepanjang. Keempat, bercita-cita. Imbuhan yang betul ialah ber. Kelima ialah kesalahan melihat. Penggunaan imbuhan yang betul ialah imbuhan me. Baiklah, cikgu ingin kamu tulis di tepi perkataan tersebut dan betulkan kesalahan yang kamu telah bulatkan. Baiklah, cikgu ingin kamu tulis semula teks tokoh kraf negara yang telah dibetulkan sebentar tadi. Pastikan kamu tulis tarikh dan hari, kemudian tajuk teks tersebut. Setelah itu, kamu tulis arahan seperti yang cikgu tunjukkan di atas. Baiklah, berikut merupakan cara bagaimana kamu hendak menulis teks tokoh kraf negara yang telah dibetulkan. Pastikan kamu gariskan pembetulan yang telah kamu buat. Contohnya, tujuh, kecil, hasil, gigih dan kemahiran.
Berikut merupakan latihan pengayaan yang telah cikgu berikan kepada kamu semua. Pastikan kamu rujuk pautan yang telah cikgu berikan, kemudian laksanakan latihan pengayaan ini. Kamu perlu betulkan kesalahan yang telah dikenal pasti di dalam teks, gambus dan kompang berkaitan gendang. Kemudian hantar untuk semakkan cikgu. Pastikan kamu menghantar aktiviti yang telah kita laksanakan dalam aktiviti pertama, iaitu mengenal pasti kesalahan dan membetulkan kesalahan yang dikenal pasti ke dalam kumpulan WhatsApp kita. Kemudian jangan lupa juga untuk hantarkan gambar buku aktiviti kamu. Rumusannya, hari ini kita mempelajari tajuk apa murid-murid? Ya, hari ini kita belajar gambus dan kompang. Hari ini juga kita mempelajari cara untuk mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan serta bagaimana hendak membetulkan kesalahan ini. Antara nilai yang kita kenal pasti juga hari ini ialah kita perlulah menghargai alat muzik tradisional dan kita perlulah bekerjasama antara rakan sekelas. Tahniah murid-murid kerana kamu telah berjaya melengkapkan tugasan pada hari ini. Cikgu ingin ucapkan terima kasih kerana hadir ke kelas pada hari ini dan jumpa lagi pada kelas akan datang. Selamat tinggal. Assalamualaikum.